Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang limpah dan kurnianya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kita untuk sama-sama hadir di dalam program yang telah diatur oleh Gema Nur Iman. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya akan menyambungkan lagi 4 permata yang ada di dalam batang tubuh manusia, ya, yang perlu dijaga. Baik, hari ini permata yang ketiga iaitu sifat malu. Al-ahya, al-haya, al-haya, sifat malu. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama kita, di mana untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membezakan di antara kita dengan haiwan. Di antara kita dengan haiwan. Sifat malu adalah satu merupakan perasaan ataupun tingkah laku kita yang membentengkan seseorang daripada melakukan tindakan yang rendah martabatnya ataupun kita katakan yang kurang sopan. Dalam Islam, memiliki sifat malu sangat dianjurkan kerana dapat meningkatkan akhlak seseorang itu menjadi lebih baik. Orang yang memiliki sifat malu akan menunjukkan penyesalan ketika melakukan kesalahan. Kalau kita melakukan sesuatu kesalahan, bila ada sifat malu itu, timbul rasa penyesalan dan kena kesalahan yang kita lakukan. Kerana kita rasa tindakan yang kita lakukan itu adalah tidak sepatutnya dilakukan. Sedangkan orang yang tidak memiliki sifat malu merasa biasa saja meskipun ramai orang mengetahuinya. Jadi sifat malu merupakan ciri-ciri khas akhlak orang-orang yang beriman yang merupakan bahagian daripada iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang iman tertinggi adalah mengucap kalimah la ilaha illallah. Dan cabang iman terendah adalah membuang gangguan duri dari jalan. Dan rasa malu merupakan cabang dari iman. Tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sifat malu perlu ditampilkan dalam semua aktiviti kehidupan kita. Melalui sifat malu, seseorang itu dapat menahan diri daripada perbuatan tercela. Dapat menahan diri dari perbuatan tercela, perbuatan hina dan keji. Apabila seseorang kehilangan malunya, perilakunya secara bertahap akan lebih menjadi lebih teruk lagi. Oleh kerana itu, sifat malu adalah satu perkara yang sangat berharga dalam diri batang tubuh manusia yang perlu dijaga sebagai akhlak dalam diri, sebagai integriti dalam diri. Tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Ibnu Hajar Al-Asqalani di mana membahagikan sifat malu ni dua perkara. Yang pertama dipanggil hayaun nafsiyun dan yang kedua hayaun imaniyun. Apa dia hayaun nafsiyun? Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan oleh Allah pada setiap manusia. Rasa malu yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Seperti rasa malu memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Bila kita buka aurat, kita rasa malu nak buka aurat. Kan? Kita malu masuk aurat. Sifat ini tidak diberikan kepada haiwan. Tidak diberikan kepada binatang-binatang ataupun haiwan yang tidak berakal. Ya. Jadi, itu salah satunya. Yang pertama. Yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mengatakan al-hayun imaniyun adalah dikata ayamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan min Allah. Ketika seseorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat kerana takut kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu dipanggil hayyun imaniyun. Hayyun imaniyun. Ada iman dalam hatinya. Dia rasa nak buat perkara maksiat, dia rasa malu. Dia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat inilah yang dikatakan hanya diberi kepada orang yang rasa dirinya sebagai orang mukmin. Sebagai orang mukmin, selain samping dia mampu menggunakan kita yang pertama dulu akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tuan hadirin dan hadirat Islam. Wajarlah Rasulullah kata tadi memberi nasihat kepada sahabatnya, al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian dari iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik dan lain-lain dan sebagainya. Tuan-tuan hadirin sekalian. Hanya itu sekadar untuk pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Dan saya ulangi lagi kepada sifat-sifat kita di mana yang telah kita anjurkan dalam diri kita ada 4 permata. Yang pertama ialah akal. Yang pertama akal yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang keduanya ialah yang digunakan oleh Allah kepada manusia adalah agama dan aturan. Agama dan aturan. Dan yang ketiga ialah malu. Sifat malu yang ada dalam batang tubuh manusia. Mesti yang ada batang tubuh manusia. Dan yang keempat insya-Allah akan menyusul jika ada ruang dan waktu yang sama insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Puan Hajah moderator kita. Hajah Nur Akil, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran Al-Fadil Ustaz yang telah bersama kita pada pagi ini membimbing kita dengan bacaan surah Al-Kahfi, Yasin, doa dan tazkirah. Dan kita terus panjatkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah ijabah segala penyakit-penyakit, diberi sifat yang sempurna kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit asbat kita membaca barakah kita membaca surah-surah Kahfi dan Yasin dan doa bersama Al-Fadil Ustaz pada pagi ini. Terima kasih juga pada Ustaz. Hari ini kita di yang ketiga iaitu sifat malu. Jadi kita sifat malu inilah ciri-ciri orang yang beriman. Mudah-mudahan kita dapat tingkatkan akhlak kita dan merasa penyesalan bila kita buat kesalahan. Jadi mudah-mudahan barakah bermanfaat dan jadikan panduan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan mohon saya war-warkan program-program Gema Nur Iman sepanjang bulan Syakban ini. Kita akan teruskan tumpu kepada fik puasa pada malam besok bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi Johari, iaitu kuliah maghrib fik puasa, dan seterusnya kuliah bersama dengan Ustazah Misnah sambung pada minggu depan, iaitu pada sesi Selasa, malam Selasa, dan seterusnya malam Rabu bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Afzan. Jadi kita ada 3 asatizah yang membincangkan fokus kepada fik puasa. Jadi teruskanlah bersama program-program yang kita telah rancangkan sepanjang bulan Syakban ini. Dan juga jangan lupa kepada program kita iaitu pada bulan Ramadan nanti, iaitu kita ada program-program Ihya Ramadan. Jadi teruskanlah bersama dengan Gema Nur Iman, di mana yang paling terdekat ialah kita akan mengadakan forum ambang Ramadan nanti insya-Allah. Jadi Gema Nur Iman mengharapkan kepada para jemaah terus menginfak kepada program-program yang kita lancarkan, terutama sekali pada program Ihya Ramadan yang akan bermula dari 1 Ramadan nanti. Jadi mudah-mudahan infak yang disalurkan Allah tambahkan dan Allah berikan rezeki yang melimpah ruah insya-Allah kepada para penginfak yang beriman. Dan untuk makluman para jemaah, kuliah kita seterusnya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamarul Zaman, iaitu hadis kursi. Mungkin Ustaz berada bersama kita sebentar lagi.
Dan terima kasih kepada tim Gabungan Iman, terima kasih kepada semua jemaah yang turut menjayakan program kita pada pagi ini. Dan saya mewakili tim Gabungan Iman memohon pemaafan atas segala kekurangan, kekhilafan sepanjang mengendalikan kuliah pada pagi ini. Jadi kita tutup kuliah kita pada hari ini dan sekali lagi persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Dan saya sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, maaf. Sampai kita berjumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.